Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana nakiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah pada kita pada petang yang berbahagia dan petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama pula kitab kita Matla'in Badrain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah di dalam kita dapat beramal dan beribadat kepada Allah dengan secara orang panggil secara sempurna dan secara liti, dengan sebab kita beramal di dalam keadaan kita tu tahu keadaan kita belajar. Insya-Allah mudah-mudahan dalam belajar kita tu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kemarin dulu yang kita sudah lalu daripada masalah kita duk berbicara tentang kelebihan daripada masalahnya kelebihan daripada masalah ilmu. Ayat ni dikatakan kelebihan bagi ilmu ya Allah Subhanahu wa taala bagi seorang. Jadi masalah kita duk berbicaranya tentang jadi kita dah berbicara tentang masalahnya fi fadalatil ilmi. Jadi faidah fi fadalatil ilmi, yakni kelebihan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maka Nabi katanya siapa-siapa yang menolong akan pelajar ilmu ataupun orang menuntut ilmu, Allah Taala akan bagi kepada dia, yakni akan surat catatan dia saat itu sebelah kanan. Dan bagi siapa dia kasih kepada orang menuntut ilmu, dan orang itu kasih juga kepada para nabi, dan siapa dia kasih kepada para nabi, orang itu juga akan bersama dengan Nabi sallallahu dan pula para nabi yang lain. Kemudian kita nak masuk cara dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi katanya, man ta'allama baban minal ilmi liyu'lama bihi wa yu'allimahu ghairahu kana khairan lahu kana khairan lahu min khamsati rak'atin raka'aha wa man ta'allama baban minal ilmi liyu'lama bihi wa yu'allama ghairahu kana khairan lahu min alfi raka'atin raka'aha. Jadi satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, dan Nabi ada menyebut, Nabi ada sebenarnya man ta'allama baban minal ilmi liyu'lama bihi wa yu'allima ghairahu. Jadi Nabi kata barang siapa belajar, supaya kita ni lah duk belajar, pakak-pakak duk belajar, Amosdi pun belajar, maka ibu-ibu bapa dan saudara-saudari pun pakak duk belajar, duk mengaji, nak wi tahu tentang kebesaran Allah, dan kita nak wi tahu tentang hukum-hukum Allah, nak tahu kan syariat-syariat Allah, maka kita duk carikan ilmu, tutup ilmu supaya naknya kepada keredaan Allah, yakni ibtira'an limardatillah, kerana kita tutup kepada kemerdaan Allah, yakni keredaan Allah dan kasih Allah dan persetujuan Allah. Jadi Nabi SAW sabda laginya, barang siapa belajar satu bab, itu makna man ta'allama baban minal ilmi. Maka terjemahnya, barang siapa belajar satu bab, ada satu bab daripada ilmu.
Dia mengajikan satu bab daripada ilmu. Asal bab ni makna pintu. Kalau kita kira bab ni pada logat mana pintu. Tapi kita mengajikan satu bab, satu bicaraan. Masalah kita mengaji bab taharah ke masalah, ataupun kita mengaji bab as-salah ke masalah. Duk mengaji tetengi, duk bahasa tetengi semaya masalah. Ngaji satu bab daripada ilmu. Kita mengaji ke satu bab daripada ilmu. Lepas tu kita mengaji dan kita belajar, kita mengaji, kita belajar. Apa itu ni tutup cari ilmu satu bab hari ke hari. Nabi kata kita mengaji satu bab dari ilmu supaya diamal dengan dia dengan satu bab. Kita mengaji satu bab. Misalnya hari ni kita mengaji bab maya tahajud. Misalnya tu. Masalan ataupun buat contohnya, yakni kita ngaji bab tertengah satu babnya duk cara tertengah kelebihan semaya malam ataupun semaya tahajud. Maka apabila kita ngajikan bab tertengah maya tahajud gini kelebihannya, Allah Ta'ala cerahkan kita dalam kubur, lagi pula dalam kubur kita cerah saat ni tusuk mata mana, dan dalam kubur kita tu saat ni penuh dengan rahmat dan nikmat-nikmat Allah. Maka kita ngaji satu bab daripada kelebihan tahajud, maka supaya kita nak beramal dengan kita ngaji. Bukan kita ngaji saja kita niat dah aku ngaji bab kelebihan tahajud, ataupun ku ngaji tertengah kelebihan masalah ambil wuduk, ataupun ku ngaji tertengah masalah semaya Jumaat. Ngaji satu bab ni supaya diamal dengan dia. Supaya kita nak beramal lah dengan ilmu hak kita tahu tu. Bukan kita mengaji semata-mata mengaji, lepas tu kita tak ada nak buat amal mengaji nak tahu je, tapi tak ada nak buat amal. Tu lain cerita, tu lain bab. Ni kita mengaji kita nak buat amal. Ngaji bab tahajud qiyamul lail semaya malam nak beramal dengan dia. Kita ngaji tetengah semaya Jumaat kita nak beramal dengan dia. Kita ngaji bab wuduk kita nak beramal wuduk hak kena cara yang diroyakkan oleh ulama fiqh lagu mana. Pasal kita nak beramal dengan kita ngaji. Misalnya bangun malam semaya tahajud 2 rakaat sekurang-kurang, ataupun 4 rakaat pertengahan, ataupun semaya 8 rakaat, maka Nabi kata dalam satu hadis, siapa dia bangun semaya malam padahal keadaan manusia tu duduk tidur leno, maka orang ini Allah Ta'ala sangat suka dan Allah Ta'ala sangat terima doa dia. Apa pitaan dia diterima, dikuburkan oleh Allah, maka balasan di dunia Allah Ta'ala wicerahkan mukanya, maka di dalam kubur Allah Subhanahu Wa Ta'ala wicerah dalam kubur dia suk mata mana. Kamar dia ngaji bab tu dia nak beramal dan mengajar akan dia akan satu bab. Dan dia ngaji dah, dia nak beramal. Lepas daripada dia beramal, dia nak mengajar orang. Dia nak menyampai, nak tabligh kepada orang. Tuan kata, dan mengajar akan dia akan satu bab, orang lainnya akan orang lain. Dia ngaji saat ni tu, pertama sekali yang mengaji nak tahu. Belajar ilmu ya belajar kerana ya nak tahu tertengi masalah mi asmaya, nak tahu cara semaya hak betul tu lagu mana, cara takbir tu lagu mana, cara qiyam tu lagu mana, lepas tu baca Fatihah pising mana. Tu ngaji nak tahu. Lepas pada ngaji nak tahu, lepas tu cara nak buat amal lah. Dia tahu nak tatbik, nak buat amal, nak buat kerja lah. Lepas pada kita boleh beramal syiar untuk kita. Kalau baca Quran pun cara baca Quran hasini mak tabi'i, bacanya satu alif 2 harakat. Ni kita kata mak silah, boleh bacanya mak silah ke apa, qasirah ke mak silah tawilah. Maka kita ngaji, lepas tu kita buat amal. Mana ketika kita baca mengikut dengan apa yang kita ngaji. Lepas pada kita belajar dan kita mengaji, kita beramal. Lepas daripada tu saat ni tu, kita nak mengajar orang, nak menyapa ke orang pula. Apa kelebihan ya ibu bapa dan saudara-saudari? Jawab bagaimana? Adalah terlebih baik baginya, bagi barang siapa dan seorang itu, daripada 500 rakaat yang dirokoknya akan dia akan rakaat saat ni. Ni kelebihan ibu bapa. Allahu Akbar lebihnya. Sebab itulah orang ngaji, lepas tu dia boleh beramal,
Lepas tu dia boleh mengajar. Ni niat kita ni. Sebab tu mula Tok Guru Amba, mula Haji Babah Haji Using, dia kata kita ngaji mula-mula sekali kita nak cabutkan masalah kejahilan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kerana kejahilan ni satu sifat yang menggelak dan pula menzulmahkan hati kita. Maka kita ngaji, kita nak buaikan sifat gapo jahilan, sifat kejahilan, sifat yang kita tak reti. Apabila jahil dia tak reti. Apabila dia mari ilmu, jahil itu baik. Supaya kita kata malah kali matahari itu tak naik sebelah naik, maka dek gelap situ. Tapi apabila membulatan matahari ia terbit daripada bumi, maka gelap dia gigi ngasdi. Supaya tu juga asal di dalam hati kita gelap, zulmah. Dengan apa? Dengan kejahilan. Tapi apabila ilmu tu mari, maka ilmu tu akan sepak kegelapan kejahilan tu baik ngasdi. Ini beberapa. Jadi hak mula tu kata mengaji mula-mula nak uai kejahilan. Sebab datang ilmu nak uai kegelapan dan kejahilan daripada hatimu. Lepas pada tu mu nak beramal. Lepas pada beramal siap kita boleh buat amal semaya jemaah. Kita boleh buat amal sunat kapit waktu. Kita boleh buat amal qiyamul lail. Kita boleh buat amal sunat isyraq. Kita boleh buat amal salatul duha. Kita boleh buat amal baca Quran. Maka kita boleh beramal dengan sebab kita tahu. Lepas pada tu kita pula niat kata nak menyampai kepada orang, nak royak kepada orang, nak hajar pada orang. Maka Nabi kata kilo kita ngaji satu bab lagu ni, tak ada buat amal lagi. Ngaji niat macam ni, ngaji saat ni tu. Lepas pada ngaji nak beramal, niat kita aku ngaji ni satu bab wuduk, bab qiyamul lail, bab semai tahajud, aku nak beramal dengan dia ni. Maka apabila beramal, lepas tu nak ngajar dia, aku ngaji tahu aku boleh buat amal, aku nak royak korang. Maka belum pada kita saat ni tu beramal lagi, belum pada ngajar orang lagi. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita seolah-olahnya lebih daripada kita semayakan 500 rakaat. Allahu akbar berapa? Tak ada buat amal lagi, tak ada mengajar orang lagi, tapi ngaji niat macam ni. Niat ngaji nak buat kejahilan dalam diri. Lepas pada ngaji tu nak beramal dengan hak kita mengaji. Lepas pada kita mengaji buat amal syiadah nak royak ke orang, nak menyapa pada orang, nak mengajar orang. Maka di dalam niat macam ni tak ada beramal lagi, tak ada mengajar orang lagi. Allah Ta'ala kelebihan kepada kita ibu bapa saudara-saudari, seolah kita semaya 500 rakaat dah. 500 rakaat. Dah malah Allahu Akbar. Mayat rokok lepas iktidal sujud. Wi tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu semayalah. Allah pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita 500 rakaat dengan tak ada kena buat apa lagi. Tak ada kena semaya. Tak ada kena takbir, tapi pahala yang kita ngaji, kita niat nak beramal dengan kita ngaji. Lepas pada kita beramal, kita niat nak mengajar dan nak menyapa kat orang, Allah Ta'ala kisrah pada kita, balas kepada kita selalu Nabi royak, yakni seolah kita saat ni tu, yakni beramal dan kita buat kerja dan kita semaya dah 500 rakaat. Nak gapo lagi bu bapa? Dah. Pasal pokok kita duk dengan laisut ni. Daripada ibu-ibu dan bapa, daripada saudara-saudari dan penonton dan peminat semua, duk dengarkan satu bab. Pas dengar hari ni, akulah mana aku ngaji dah satu bab ni, aku nak beramal. Maka kata ulamanya, makna kata orang beramal dengan ilmu ni, kena buat amal semua kat dia tahu? Tak. Misalnya kita ngaji bab mayat duha, salatul duha. Kemudian hak Nabi royak kata siapa-siapa dia semaya duha 2 rakaat, dia bayarkan masalah zakat bagi seni-seni dia. Maka dalam semaya duha ni juga Allah Ta'ala akan buka jalan rezeki. Dia pergi semaya, yang ngaji dah hari ni, lepas tu dia pun beramal lalu dah. Usalli sunnatud duha. Kemudian ngaji dia buat amal sekaligus. Maka kali buat amal sekaligus pun tak apa dah. Ulama kata orang ini orang yang beramal dengan ilmu dia mengaji. Lepas tu kali dia beramal hari ke hari, hari ke hari,
Oh, hak tu tak ada kena kecek dah lah. Tengok ni ngaji, niat ngaji. Dalam ngaji niat nak beramal. Dalam beramal niat nak mengajar. Di situ pun tu hawi pahala dah supo dengan 500 rakaat yang dia semai. Ya tak ada semaya kali. Tapi tu hawi dah pahala ke dia 500 rakaat. Amo nak contoh lagi. Dan nak contoh lagi ibu bapa yang dihormati. Supo kita Nabi royak di dalam satu hadis. Deh. Jadi dia mau tanya tarang tu nak kau tarang tu kita ada hatta ada di dalam Facebook kita cara sat tu ada tulis dah situ. Jadi dia mau minta tarang hak mengajar ni pia mana mengajar patu kita gapo-gapo. Nah kita sudah hatta ada di dalam Facebook ada siap dah tarang kita mengajar pukul 2 tu. Nah kita gapo yang pertama kita mengajar 3-4 hari kita matla'in badrain dan pula hari Jumaat satu Ahad hak tu kita mengajarkan masalah kita tajuk ulama besar Fatani. Terima kasih kepada peminat kita yang ambil perhati, yang suka nak belajar. Kat dia di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya siapa dia yang belajar, patut dia beramal dengan dia mengaji, patut dia niat nak bergapo nak menyampai dan nak mengajar kepada orang, maka Allah Taala wi pahala tak ada semaya ni tu wi pahala Allah dia semaya 500 rakaat. Bukan sikit berapa tu. Mau nak contoh lagi. Nak buat misal, buat banding supaya Nabi royak tu, barang siapa baca suratul Ikhlas 3 kali, yakni surah Qul Huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya baca Qul Huwallah suratul Ikhlas 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala wi pahala ke dia seumpama dan perbandingi khatam Quran 1 kali. Ni ya khatam ke Quran 30 juzuk dak khatam kali tapi dia pergi baca suratul Ikhlas, dia pergi baca misalnya kita nak pergi baca sehari khatam Quran tak kuasa sebab kita ada kerja buat, lebih-lebih orang tino ada anak mana kena buat dapur, mana kena basuh pinggan, mana kena basuh baju suami, Allah tak ada tapi nak khatam juga Quran lek pagi. Haya bacalah suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Maka tu hawi dah pahala dia seolah dia tu khatam Quran 30 juzuk. Maka kita duduk macam pas Zuhur ni. Pasal nak khatam pula Quran, pahala Quran dah. Seolah kita khatamkan Quran 1 kali, maka kita baca pula Qul Huwallah 3 kali, maka khatam pula Quran 2 kali. Tak bagi tak di kita khatam dah sekali, dapat pahala khatam Quran tu sekali. Lepas tu pas Zuhur kita baca pula Qul Huwallah sepas mai 3 kali, maka dapat pula pahala khatam Quran 2 kali. Duk malaikat lepas Isya sama-sama tak nak tidur sat ni duk sipai dengan sipai kok dapur peritin kalau jatuh sipai tu sipai ni, maka nak khatam pula Quran 1 kali. Kita baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali pula. 3 kali pula dapat khatam Quran. Seumpama ni kita ngaji, kita belajar, niat nak beramal dengan kita ngaji dan kita niat nak menyampai pada orang, maka Tuhan wi selalu kis kepada kita, wi pahala selalu Allah kita semaya 500 rakaat. Tak ada semaya kali, pahala tu Tuhan bagi kita. Dan Nabi kata laginya, wa man amaman ta'allama baban minal ilmi liyu'lama bihi wa yu'allima ghairah kana khairan lahu min alfi rak'atin raka'aha. Nabi kata lagi, dan barang siapa mengajar, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya beramal dengan dia dengan ilmu dan mengajar akan orang lain. Dia ngajikan satu ilmu, satu bab daripada ilmu dan dia nak beramal daripada ilmu yang dia belajar. Lepas tu dia saat ni tu nak mengajarkan orang yang lain daripadanya, adalah terlebih baik baginya, bagi barang siapa, bagi seorang daripada 1000 rakaat yang dirokoknya seorang akan dia akan rakaat saning.
Oh, nak royak kata jadi, makna kata satu ketika Nabi kata kalau orang tu dia belajar, lepas tu dia niat nak beramal dengan ilmu hak dia ngaji, lepas tu dia nak mengajar kepada orang lain. Nabi kata pada perkataan pertama, yakni makna katanya seumpama pahala yang dia dapat seumpama dan sebandingnya 500 rakaat yang dia semaya. Dan Nabi kata pula pada perkataan yang kedua, barang siapa mengaji pula satu bab daripada ilmu dan nak beramal dengan ilmu dan nak mengajar kepada orang lain pula, maka terlebih baik daripada 1000 rakaat yang dia rokok. Ni di atas hati. Maka dua hadis ni, satu hadis kata terlebih baik daripada 500 rakaat dan satu hadis lagi katanya terlebih baik daripada 1000 rakaat. Ini duduk di atas kosak dan niat bagi seorang ibu bapa. Deh, supaya nganing lah kita kata gapo. Kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah Ta'ala jadikan tanimi dan tanimi di dalam syurga kita satu pokok kayu kita royak malam tu. Maka pokok kayu besar tak besar, Allah Ta'ala katanya 500 tahun perjalanan. Nah, kuda duk likungkan di daripada bayang pokok kayu tak lepas lagi. Tu balasannya. Dan ada cetera lagi, ibu bapa kalau kita duduk saja-saja dah dengan ngaji, belajarkan mengaji supaya nak hilang kejahilan dalam diri. Kalau kita tak reti bab semaya, kita ngajilah bab semaya rukun 13, cara ambil semaya, cara menyuci, cara tudung aurat. Kita ngaji kerana nak beramal. Dan kita tahu molek dah buat amal pun siap, dah buat amal pun comel, pasal nak royak korang. Oh, maka kita boleh dah seolah-olahnya 500 rakaat dengan tak ada kena kerja, 500 rakaat dengan tak ada kena semaya, tapi dapat dah pahala tu. Kata Nabi kalau kosak orang tu tinggi lagi, seolah dia dapat pahala 1000 rakaat daripada semaya. Dan cetera daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Sabda Sayyidina Anas satu sahabat Nabi, dikatakan alim-alim ulama daripada as-sahabah. Jadi alim ulama daripada as-sahabah, setengah daripada Sayyidina Anas ni satu orang yang alim muda juga. Nah, kemudian Sayyidina Anas ada nakalkan hadis, ada ceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Anas kata rananya, Sayyidina Anas ada sebeda, ada kata yang dia ceritakan hadis ini daripada Nabi, yang nakal daripada Nabi sendiri. Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar. Baca utaqaillah. Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila almuta'allimina wal mustami'ina fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa buniya lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah. Masya Allah. Wa ma dama yamshi alal ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yamshi wa yusbihu maghfuran lahu wa syahidatil malaikatu lahum annahum utaqa Allahi minan nar. Masya Allah, ibu bapa besar sangatnya. Lebih sangatnya bagi orang mengaji, lebih-lebih mengaji agama ibu bapa. Dan kita belanja satu kok, belanja ke satu dirham. Nabi royak dah dua hadis dulu. Nah, satu dirham hak kita belanja tu, hak di dalam hadis dan di dalam Quran tanah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulan mi'atu habban wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itu sebut di dalam Quran. Seumpama dan perbandingi orang-orang yang belanjakan di jalan Allah
Kamasali habbatin, seolah dia tu dah dia gapo ya belanjakan duit dan pula harta dia di jalan Allah, kamasali habbatin, seolah satu biji satu benih yang tumbuhnya 7 takar. Di dalam satu-satu takar saat itu adanya 100 biji 100 butir daripada butir-butirannya ataupun bijian. Misalnya kita atas pompa padi tumbuh 7 takar, dalam satu daher tu 100 butir daripada padi, bermakna kata dalam 7 takar hak ning 700-nya. Makna satu benih akan timbul tubik jadi 700 bijian. Maka kita belanjakan sekuk di jalan Allah. Kita belanja sekuk saat itu di jalan Allah, di jalan ilmu Allah, nak meninggi agama Allah, nak besar kepada pelajar ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala beri pada kita 700 sekuk 700. Kalau 10 kok yakni 7,000. Kalau 100 kok 70,000 misalnya. Lepas tu orang tua-tua kita duk belanja ke anak-anak ngaji agama tak ada kena bimbang. Lepas tu di dalam satu dirham, satu duit, satu kok kita belanja, Tuhan jadikan bidang dari. Maka di sini cetera daripada Sayyidina Anas yang kata, man ahabba an yanzura ila utaqa'illah minan nar falyanzur ilal muta'allimin wal mustami'in. Sayyidina Anas, apa maksud daripada hadis bapa saudara-saudarinya? Barang siapa kasih bahawa memandang siapa-siapa daripada kita, sama ada daripada laki-laki ataupun sama ada daripada para puan yang suka dia sakning, yang kasih dia sakning, yang suka dan kena dia nak memandang dan nak tengok dan nak menilik. Tuan bawa memandang dan menilik dan memandang menilik lagi pula nak tengok nak lihat kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka. Nabi kata siapa-siapa dia nak tengok orang hak lepas daripada api neraka, orang yang dimerdeka akan daripada api neraka, orang yang dilepas akan dia oleh Allah daripada api neraka, orang yang Allah Ta'ala tebuhkan dia daripada api neraka, maka Nabi kata mu kena tilik pada siapa dia. Maka hendaklah ia, maka pastilah ia seorang tu tilik mana? Tilik kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar akan ilmu. Hak Nabi royak ibu bapa sini, siapa-siapa dia nak tengok orang hak lepas daripada api neraka Allah di atas muka bumi ni. Tengok atas muka bumi belah-belah. Ni kita duduk atas dunia Allah Ta'ala ni. Duduk atas dunia Allah, di bawah hukuk hukuk langit Allah, di bawah hukuk langit, di atas dunia, di atas bumi Allah. Maka kalau kita nak tengokkan siapa dia orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka Allah, dapat tebusan daripada api neraka Allah, maka Nabi kata tengoklah kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan orang yang belajarkan akan agama, dan pula orang yang mendengar akan agama. Daripada pendengar ilmu, supaya kita ni lah tak ada mari duk pondok, tak ada mengaji supaya pelajar-pelajar di pondok, pelajar-pelajar di sekolah, tapi kita duk dengarkan YouTube, duk dengarkan akan laisau, duk dengarkan daripada ngajar-ngajar dan laisau, makna kita daripada pendengar. Maka kita termasuklah di dalam hadis Nabi kata, kita ini orang yang terlepas dan orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Alhamdulillah ibu bapa. Lo ni nak ngaji pondok pun payah, katuk pondok, nak ngaji sekolah pun katuk di hari ni. Tapi Nabi katanya, barang siapa yang suka nak tengok di atas muka bumi orang yang lepas daripada azab Allah, orang yang lepas daripada api neraka Allah, maka tengoklah kepada orang-orang yang mengaji agama, tengoklah kepada muta'allimin, orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mendengar tentang agama. Supaya kita lah seminggu sekali dengar sejik, seminggu sekali dengar di balasa, seminggu sekali dengar tu mengajar. Maka kita termasuk dah dalam hadis Nabi, orang yang terlepas dan pula orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu bapa. Mudah-mudahan kita semua daripada utaqaillah, yakni orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Alhamdulillah. Mujulah kita ibu bapa,
Kita termasuk di dalam hadis Nabi. Nabi kata kalau suka nak tengok orang-orang yang lepas daripada azab Allah, lepas daripada apa neraka Allah, dapat tebusan daripada api neraka Allah, maka orang-orang yang macam kita boleh duk belajarkan ilmu, boleh duk kenal tentang Allah, lagi pula dengar tentang agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ni dah. Alhamdulillah. Lepas tu dia kata fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Tengok ni, besar ni ibu bapa ni. Mutiliklah kepada orang mengaji agama, tengoklah orang yang mendengarkan agama, maka demi Tuhan diri Muhammad, demi Allah, demi Tuhan diri Muhammad, diri Nabi ni pada tangan kudratnya, yakni dalam retahnya retah Allah. Nak ia kata diri Muhammad, diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ialah di dalam retahan Allah, di dalam apa? Yakni pada tangan kudratnya, yakni dalam retahnya dan miliknya, milik Allah Ta'ala. Deh. Tiada daripada orang yang belajar, tak ada daripada orang mengaji agama. Deh. Tak ada daripada orang mengaji agama dan belajar agama ni. Dan orang yang mendengar ilmu, orang duk dengar ilmu, duk dengar ilmu macam kita ni lah, duk dengar laisuk, duk dengar YouTube gitu ni, tapi masalah bab agama. Berjalan ia orang yang belajar ilmu, yang mendengarkan ilmu ni, berjalan dia yamshi ila babil ilmi, dia berjalan pergi kepada pintu ilmu. Daripada penuntut ilmu, daripada pelajar ilmu, duk cari ilmu, dan pula orang ni dia tak ada duk pondok tapi dia nak pergi cari juga dengar orang mengajar ilmu. Misalnya kita duk kampung nak pergi duk pondok tak ada dah, maka seminggu sekali kita pun berjalan lah, naik motor mari sejik, tu berjalan tu masuklah berjalan belaka, mari nak cari ilmu Allah, nak cari tentang kebesaran Allah, nak cari tentang keredaan Allah. Nabi katanya orang yang daripada apa dia? Daripada apa dia? Orang yang belajar ilmu dan orang menuntut mendengar ilmu, berjalanlah ia kepada bab ilmu, pada pintu ilmu, malaikat di surat Allah, malaikat dicatat oleh Allah baginya, bagi yang belajar dan yang mendengar saat itu, dengan tiap-tiap lakohnya, tiap-tiap lakoh dia tu, tiap-tiap lakoh dia tu. Misalnya kita duduk rumah, fok-fok tu pakilah kita kata, fok-fok belajarkan ilmu agama, duduk rumah saat ni tu duduk rumah nak mari pondok. Duduk rumah nak mari pondok tu jalan mari. Misalnya 40 kilo, bukan jalan kaki nak mutu pering mari. Ataupun jakah tu baik rumah nak mari ke pondok, maka mari dengan mutu. Tiap-tiap langkah yang kita berlangkah-langkah tu, ataupun kita saat ni duduk rumah dengar orang perakat lah sejik kata tok guru mari, maka kita pun berjalan mari. Tiap-tiap langkah kita langkah ni ibadah setahun. Allah Ta'ala balas kita pahala seolah-olahnya kita saat ni duduk ibadat setahun dah. Allahu Akbar. Masya Allah ibu bapa. Ni nak yak kata besarnya orang tutup ilmu, orang belajar ilmu, orang mendengar tentang ilmu, nak kepada kenal Allah, nak kepada kebesaran Allah, nak kepada keredaan Allah, ya langkah mari, ya berjalan mari satu-satu langkah, maka Allah Ta'ala pahala Allah dia ibadat setahun. 2 langkah 2 kali ibadat 2 tahun. 3 langkah seolah dia ibadat 3 tahun. 4 langkah seolah dia ibadat 4 tahun. Ini kebesarannya. Ibu bapa, ni lah ni nak jalan tak leh, demo katup sejik belaka nak mengaji tak leh, tapi kita jalan koh jalan mari nak gapo buka laisuk nak dengar orang ngajar. Tak kiralah bukan kata nanti amma. Babo-babo lain hodok ngajar laisuk semua. Daripada babo so, daripada babo Espanya, daripada babo li ikutlah.
Kamari kita berjalan mari. Pian ni babo ni mengajar weh. Kamari kita pun berjalan mari niat nak mendengarkan laisuk. Deh. Maka kita pun buka. Maka lakohan yang kita berlakoh kerana nak mengaji ataupun nak belajar, nak dengar tentang kebesaran Allah, nak dengar tentang ilmu Allah, maka tiap-tiap lakoh kita satu lakoh tuhawi satu ibadat kita setahun pahala seolah Allah kita ibadat setahun. Allahu Akbar. Ibadat setahun ni Allah bukan dia seni buat apa. Dalam setahun kita ada ibadat misalnya semaya sehari 5 waktu, maka 2 hari 10 waktu, 3 hari 30 waktu, 4 hari 20 waktu, lain 5 hari 25 waktu. Lepas tu setahun tu hanya nak hagi pukul lah dengan 365 hari. Tapi ni kita lakoh saja, jalan lagi saja, nak dengar agama Allah, nak dengar kebesaran Allah, Tuhan wi pahala dah satu lakoh seumpama ibadat kita setahun. 2 lakoh 2 tahun. 3 lakoh ibadat seumpamanya 3 tahun. Masya-Allah, lebih sangatnya. Saat ni tu hawidah kita niat mengaji dan kita niat belajar, nak beramal dan nak menyampai dan pula nak mengajar orang. Di situ Allah Taala wi pahala dah seumpama kita semaya 500 rakaat ataupun 1000 rakaat. Itu ikhtilafur riwayat. Dan pula bagi orang belajar, kemudian Nabi kata kalau nak tengok masalah orang yang terlepas daripada azab Allah, lepas daripada kemegapa, dapat tebusan diri daripada api neraka, maka tengoklah kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Tengoklah kepada hafizul Quran, tengoklah kepada pelajar-pelajar pondok, tengoklah kepada pelajar-pelajar agama dan pula orang mendengarkan di masjid seminggu sekali. Orang ini dikatakan orang yang lepas daripada lepas daripada mana? Ni lepas daripada api neraka Allah. Lepas tu setiap lakoh bagi orang mengaji dan orang belajar, maka lakoh satu lakoh seumpama dia ibadat setahun, 2 lakoh 2 tahun. Ni dia mau tanya babo berapa Ambo royak selalulah, lepas tu tulislah bomo ni. Kalau siapa dia nak tahu nak tahu masalah gapo tu, Bomo tu 080 702 3927 ibu bapa. 080 702 3927. Minta demo tolong tulis nak dinaca tak apa. Di komen tak apa tu buambonya 080 702 3927. Boleh dia orang ni ada masalah penting ni. Jadi kerana mau nak royak sikitnya adalah saudara-saudara kita banyak tu mari-mari tu ada banyak banyak orang lah. Jadi hak tu mari semarang tu masalah demo ada sakit, ada uzur. Jadi setengah hak tu mari daripada dusunnya pun ada. Tu mari dari Nara pun ada, tu mari dari Taning pun ada. Kalau lep taning tu kita berdoa lah. Mudah-mudahan hak saudara kita hak tu mari ke Amba tu minta Allah Taala sembuhkan penyakit dia. Jadi halik taning tu penyakit agama penyakit orang tina je tu nak tidur tak leh lagi pula masalahnya nak tidur tak leh lagi pula duk gari benda-benda kadang-kadang malam tu jadi setok periti ni berkecek sore kecek banyak dah. Jadi amo pun minta nak tolong di hari ni nak tolong dengan sepenuh tak boleh, bukan amo tak saya tolong, nak tolong sepenuh tak leh. Demo nak mari pun susah, jalan taning pun lockdown. Demo taning nak masuk jalan pun kena ambil surat, demo Nara nak masuk jalan nak ambil surat, dan orang jalan nak pergi taning pun kena ambil surat. Jadi payah kita nak tolong. Ada setengah tu mari Nara, sakitnya jadi setengah-setengah tu sakit tu macam-macam lah. Jadi panas sel keluarga balah habis. Ada setengah tu mari tu anak saat ni tak dengar kata, anak saat ni tu tak padu kepada mak nak buat lagu mana babo. Jadi amo boleh tolong satu kara yang ada di hari ni. Jadi amo nak buat tawar gaduh-gaduh tu tak boleh. Nak tolong demo. Nak tolong bukan tak saya tolong. Ingat tak nak tolong tapi nak tolong tak boleh dengan keadaan jadi berdesak, jadi sepik kerana keadaan tak nak jadi stabil. Di hari ni amo tolongnya dengan cara lu demo nak juga. Ni amo royak bela-bela dalam duk ngajar ni. Kalau demo nak juga tu mari. Tu mari tu amo buat tawar tapi demo kena royak nama si sakit tu nama gapo, bin gapo mok dia tu nama gapo. Lepas tu sakit macam mana, sakit beg mana. Amo buat tawar amo hantar lagi. Amo hantar dengan secara keri.
keri lah ni kamu hatta hari ni ambo hatta 45 tong mari hatta 45 tong nah mari hatta kau belah balik mana mari hatta kau belah lik lubeh nah hari ni kita hatta belah lik Naro hatta belah balik Kuala Kai hatta belah balik Taning nah jadi kalau fok-fok kita saat ni tu kalau ada masa-Allah nah, masa-Allah benar-benar kena siasat ataupun kena sihir ataupun anak tak reti kata ataupun masa-Allah pesaka-pesaka maka kita haraplah telefon mari tak apa nak kecek sikit sebanyak nak tanya masa-Allah amo boleh royak amo pun tak pandai juga. Nah, tapi ibu bapa hamba duk ngajar ni bukan amo pun ke pandai, tapi nak buat lagu mana hok tok guru pesan, kita nak boleh royak demo tok kata royak sepatah dua pun tak apa tapi ilmu tu jadi naf'at. We boleh royak korang sebab itulah lagu mana lah ni mau nak buka pondok tak leh, nak ngajar tok akil tak leh, tapi nak buat lagu mana masa sejam 2 jam sehari tu nak we jadi ada naf'at hak Nabi kata saat ni lah kita ngaji satu bab daripada ilmu kita nak beramal. Lepas tu kita nak mengajar supaya kita dapat pahala saat ni 500 rakaat semai ataupun 1200. Nah, 1000 dari berapa? 1000 rakaat daripada semai. Tak ada semai tapi dapat pahala tu. Deh. Lepas tu gitulah ibu bapa. Nah, amo nak ayat halu kamu baca ni. Amo pun bukan orang pandai, bukan orang reti sangat dak kalau ada silap dan salah, mintaklah demo tegur, mintaklah demo ya amo pun tak pandai juga. Tapi semuanya kita nak muzakarah dan kita nak orang panggil ingat mengingati kepada Allah di dalam je duk jadi hara-hara ataupun di dalam masa duk jadi kelai kabut fok-fok kita semua nak buat lagu mana nak we ada penawar sikit. Nak buat lagu mana we ada penawar kerana adik kakak kampung kita semua susah di hari ni. Sengah tak ada makan, setengah tak ada makan, setengah tak ada duit, setengah tak ada kerja, setengah jatuh kerja, setengah jatuh perniaga, hak dak berniaga mulai nak berniaga. Makna kata berkelai kabut. Tapi nak buat lagu mana nak we ada penawar sikit, boleh jadi apa? Boleh jadi terbuka hati sikit. Lagi pula hati duk jadi kepik, hati duk jadi sumak, hati duk jadi orang panggil, duk jadi tak tahu nak royak, tahu nak cerita nak buat lagu mana, jalan keluar. Maka dengan sebab inilah kita royak sikit-sikit. Mudah-mudahan kita dengarkan hadis Nabi, kita dengarkan ajaran Nabi supaya boleh jadi penawar kepada kita semua. Inilah niat amo ibu bapa. Lepas tu hak demo duk sakit, demo duk gapo tu, demo hantar mari, telefon mari kat amo tak apa. Amo boleh hantar lagi, mau hantar. Orang panggil buat apa? Buat sama tara di dalam masa orang panggil setanakan COVID ni, kita boleh hantar, kita hantar lagi. Lepas tu ambalah malam mau semaya hajat, lepas tu mau buat di air tawar, lepas dah tu mahata kerigi kepada tempat demo masing-masing, kampung masing-masing. Tempat hari ni mahata 4-5 kotak nagi kepada tempat masing-masing. Hak demo nak lah, hak demo perlu, hak demo berhajat, kita boleh kodan ni hak kita tolong di hari ni. Nak buat macam supaya belum pada puasa, hak mau dok buat tu, satu hari dan pula seminggu sekali Selasa tu. Jadi mau nak buat tak boleh. 100 Q, 70 Q, 80 Q kita nak buat tak boleh. Sebab kenapa? Kerana di hari ni selanakan COVID tu orang panggil tak ada sanggup lagi. Lepas tu siapa dia minta tolong tu, telefon marilah. Lepas tu royak namu, hak demo sakit teruk-teruk nak duduk tak boleh. Masalah jadi panas nak pergi cari ubat kedai tak jadi. Duk sakit pala juga tak hingga. Makan ubat tak hingga, jadi semsau makan ubat kata hospital kata bomo tak hingga. Hatta mari namu. Lepas tu mau nak buat atawa, mau nak berdoa, lepas tu nak hatta je cuba demo rasa. Lepas tu hak kita hatta 2-3 hari dah, hak saya tu duk ngaji luar negeri sekali. Payah duk sakit dalam perut. Lepas tu duk perubat 4-5 tahun tak hingga dah. Lepas tu dia nak mari, tak tahu sah marilah, payah nak mari di hari ni. InsyaAllah lah nanti lepas ni marilah jumpa dengan Amor. Lepas tu Amor pun royaklah dia. Kata lu nak mari nanti lepas pada ni dah. Lepas tu ya tak apalah, kita pun royaklah dia kalau nak air tawar juga kita buat macam ni. Hatta lagi dulu. Lepas tu hari ni mau telefon dia. Apa makan tu wasa lagu mana dah minum air tawar. Dia terasa tu berlainan sikit. Berlainan. Lepas tu tengok gilah. Rasa gi kau rasa. InsyaAllah lah Tuhan akan bagilah dengan apa hajat dia tu. InsyaAllah dah. Jadi makna kata orang-orang yang belajar ni, makna kata setiap langkah dia Allah Subhanahu Wa Taala masuk jumlah muqtaridah sikit. Misalnya duk kecek-kecek, masalah kita kata agama, patutnya gisli sikit habung titi ataupun habung capak jambu deh, supaya hilang ngatuk sikit tu. Deh. Kemudiannya
Jadi bagi setiap orang ngaji ataupun orang dengan Nabi kata mu nak tengok ahli syurga, mu nak tengok orang yang lepas daripada neraka, yakni mu tengoklah kepada pelajar-pelajar agama ataupun mu tengoklah kepada orang-orang yang berdengar seminggu sekali di masjid. Inilah orang panggil orang-orang yang terbebas dan orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Taala saat itu daripada api neraka. Inilah mu nak tengok kalau ahli syurga, inilah rupaan di atas dunia yang ada yang duk apa? Yang duk perakuk lagi pula orang panggil duk bentang di hadapanmu. Lepas tu amalan bagi orang mengaji, orang belajar ni, setiap lakoh dia tu Allah Subhanahu Wa Taala wi seumpama dia ibadat setahun deh. Ibadat setahun. Nah, tiap-tiap lakoh ibadat setahun. Dan diperbuat baginya bagi orang mengaji agama ni. Deh. Allah Taala buat bagi dia. Dah. Allah Ta'ala buat bagi dia. Mana saat ni tu, lakoh dia tu pahala seumpama ibadat setahun, 2 lakoh 2 tahun ibadat, 3 lakoh seumpama 3 tahun ibadat, dan pula Allah Ta'ala perbuat bagi dia. Allah Ta'ala bina bagi orang yang menuntut ilmu dan orang dengarkan tentang ilmu ni dengan tiap-tiap qadam, yakni dengan tiap-tiap lakoh dia ni, satu Madinah, satu bandar. Dengan tiap-tiap ia lakoh, niat nak pergi ngaji, niat nak membesar agama Allah, niat nak meninggikan agama Allah. Tiap-tiap lakoh dia, Allah Ta'ala wi pahala seumpama ibadat setahun, dan tiap-tiap lakoh dia, Allah Ta'ala jadikan satu bandar, satu Madinah di dalam syurga. Nah, nak yak kata lebihnya, tiap-tiap lakoh Allah Ta'ala jadikan supaya ibadat setahun pahalanya, dan pula Allah Ta'ala akan binakan satu binaan, yakni satu bandar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selama-lama berjalan ia atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Tiap-tiap lah dia duduk jalan di atas bumi. Orang menuntut ilmu ni duduk jalan atas bumi daripada pelajar-pelajar agama, daripada hafizul Quran, daripada pelajar-pelajar sekolah, daripada kita orang-orang tua orang kampung duk belajar nak pergi dengar di masjid. Tiap-tiap langkah kita duk jalan atas bumi ni, maka bumi tu mengucap istighfar, minta ampun wih bagi orang menuntut ilmu. Tuan kata, maka dan selama-lama berjalan ia orang menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu kerana nak membesar ke Allah, nak keredaan Allah tabaming, maka bumi itu mengucap istighfar, mengucap minta ampun, keampunan dari Allah baginya, bagi seorang menuntut ilmu dan pula orang mendengar tentang ilmu ni. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia yang orang menuntut ilmu ni diampunkan dosanya. Makna tiap pagi misalnya kita tak orang duk ponok, ataupun orang duk ngaji hafizul Quran, ataupun orang duk mendengarkan orang mengajar, maka dia duk cinta-cinta kepada agama Allah, dia duk cinta-cinta kepada ilmu Allah, dan cinta-cinta pada nak membesar agama Allah. Tiap-tiap hari pagi dan petang dia tu Allah Ta'ala duk ampung dosa dia. Tengok, kita tengok budak-budak pondok, budak-budak hafiz, tengok muka dia tu nampak cuci lah, nampak bersih. Duk pondok kau lama kau nampak cuci, duk pondok kau lama kau nampak isi, duk pondok kau lama kau nampak bersih. Kenapa? Setiap pagi petang saat ni tu, orang panggil Tuhan minta malaikat-malaikat semua jadi saksi, dan semua diampunkan akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala ampung dosa dia. Bumi yang dia jalan tu duk minta ampun, dan Tuhan ampung dosa dia pagi petang. Supaya orang mandi pagi petang. Cucilah tubuh berkering gapo itu ni tu. Dan disaksinya, dinaik saksinya, dijaminnya oleh malaikat bagi mereka itu, bahawa mereka itulah, bahawa mereka itu permerdekaan Allah. Demoninglah dikatakan orang yang Allah Ta'ala merdeka dan Allah Ta'ala pelepas daripada api neraka. Mereka nak saksi di fok-fok lepas daripada api neraka, ialah fok-fok ning lah. Lepas tu kita nak jawab soalan sikit, kita hujung dah. Ni nak kata kelebihan ilmu. Kita nak ulang alik klik sekali lagi. Yang pertama nak iadah, nak pulang klik kepada maklumat yang kita ambil saat ni.
hadis dan cerita maksud daripada hadis Nabi, orang yang belajar dan pula dia niat nak beramal dan dia niat nak mengajar dan nak menyampai pada orang, maka Allah Subhanahu wa taala pahala ke dia seolah-olah dia semaya 500 rakaat ataupun 1000 rakaat dengan dia tak ada kena kerja, dengan dia tak ada kena takbir. Ini kelebihan bagi orang menuntut ilmu. Dan kedua, hadis yang kita baca ni, Nabi katanya, barang siapa yang belajar dan pula dia mengaji, dia beramal dan mengajarkan orang, Allah Ta'ala pahala seolah dia semaya 500 rakaat yang dirokokkan akan dia ataupun 1000 rakaat. Dan pula Nabi katanya, kalau siapa dia suka nak tengok kepada orang yang terlepas daripada azab api neraka Allah dan dia tu daripada ahli syurga, maka Nabi kata, mu tengoklah kepada fok-fok belajar ilmu agama, mu tengoklah kepada orang dengarkan seminggu sekali di masjid. Nabi kata, dan setiap-tiap lakoh yang dia lakoh daripada orang menuntut ilmu dan daripada orang mendengar ilmu, tiap lakoh dia tu seumpama dia ibadat tu setahun. Satu lakoh ibadat setahun. Makna tu 10 lakoh seolah-olah dia ibadat 10 tahun. Maka tiap-tiap lakoh dia duduk berjalan di atas bumi, berjalan di atas bumi, maka bumi saat ni tu minta ampun bagi dia, dan malaikat pun menyaksi kata, orang ni lah orang yang lepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saudara kita Rahman, dia tanyanya gapo? Alhamdulillah, terima kasih pada Rahman yang tanya soalan itu, baba rau mi kamtam rau pai lamat masjid rau lamat sunat tahiyatul masjid lah. Kap sunat rawatib lamat พร้อมกันใช่ไหมniat yangไง baba ช่วยสองหน่อย dah. Jadi dia tanya monya daripada Rahman, dia tanya kata kita masuk le masjid. Maka masuk le masjid saat ni tu, maka kalau kita masuk masjid, pertama sekali hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita masuk kaki kanan. Kemudian apabila kita masuk kaki kanan, kita baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yakni kita masuk kaki kanan, maka kita baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, minta membukalah bagi aku akan pintu-pintu rahmat engkau ya Allah. Deh. Jadi dia mau tanyanya, masalah kita masuk dalam masjid ni, kita nak semaya gapo? Misalnya orang berzuhur, makna situ sunat kita semaya rawatib, yakni sunat zuhur hak qabliyah. Kemudian kita nak semaya, makna tak boleh dak. Kita nak semaya tahiyah suku, nak semaya rawatib tu suku, tak ada masalah. Jadi niat agama. Jadi kalau kita masuk dalam masjid kerana nak membesarkan masjid, maka kita niat semaya sunat kena. Usalli sunnata tahiyyatil masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Tu lah niat. Niat hati. Saja kusmane sunat tahiyyah. Yakni sunat nak membesarkan masjid, nak hormat pada masjid 2 rakaat kerana Allah. Semaya. Salli sunnata tahiyyatil masjid rak'ataini lillah. Saja kusmaya tahiyyah masjid dan besar masjid kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat kerana Allah. Maya. Dah. Sudah siap dah 2 rakaat wisalat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas pada tu kita nak semaya pula rawatib bagi zuhur. Niat gana usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan lillah. Saja aku semaya sunat zuhur qabliyah kerana Allah Taala. Tu orang panggil rawatib. Apa sunat rawatib? Yakni sunat kapik waktu. Kecek pasal kapung. Dan rawatib tu mana? Yakni sunat yang mempunyai waktu. Boleh kata lah kau tu. Gapo sunat rawatib? Yakni sunat kapik waktu. Makna kata sebelum zuhur, ia ada 2 rakaat hak muakkadah. Dan selepas pada zuhur, ia ada 2 rakaat hak muakkadah. Dan belum pada zuhur, ia ada 2 rakaat ghairu muakkadah. Dan lepas pada zuhur, ia ada 2 rakaat ghairu muakkadah. Tapi maknanya kalau kita nak buat sebelum zuhur, nak buat 4 rakaat selalu. Usalli sunnataz zuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillah. Nak buat 4 rakaat selalu. Tak ada masalah.
Kerana dalam pak tu ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Tapi kata ulama fiqhnya, hak yang afdal, yang paling banyak pahala kita buat 4 rakaat, yakni buat 2 salat. Adapun tahiyah kita buat suku tak ada. Dah. Usalli sunnata tahiyatul masjidi, usalli sunnata tahiyatul masjidi. Lepas tu ada orang tanya, adakah mada kita semayakan rawatib? Dah kita semaya, kita masuk sejid dengan kita semaya rawatib lalu. Kita tak semaya tahiyah. Ni ada ulama katanya. Misalnya kita masuk masjid, kita waktu tu waktu duha. Kemudian kita saat ni tu gismayakan duha, maka mada kedak ketika tu termasuk kedak dengan kata tahiyatul masjid. Maka kata ulama termasuk dah dalam kita membesar masjid, tapi kita semayakan solatul duha, tapi termasuk dah masalah di dalam solatul duha kita tu dikata nak membesarkan akan masjid. Tapi kalau kita nak buat tahiyah suku, nak buat rawatib suku, hak tu kau lebih comel, sebab ibadat kau banyak kau comel, kau banyak kau berkeni, kau banyak pahala Tuhan pun kau kena. Itunya Rahman deh. Mana kita masuk mula-mula, usalli sunnata tahiyyatil masjidi rak'ataini saja ku semaya sunat rawatib 2 rakaat kerana Allah. Sudah rawatib wisalah. Bangun pula usalli sunnata dhuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Niat lagu tu. Aku semaya sunat kerana nak membesar dan tahiyyatul masjid 2 rakaat kerana Allah. Nah, tu dia tu caranya. Lebih kurang kita babo cak ko nam tawanoi cak tam yang ngai babo ni. Kita royak dah saat ni tu. Awak gua no ai tawa juga deh. Pada ai tawa kena tanam mari. Dia tanya awak gua no ai tawa juga. No ai tawa kena tanam mari, hatta tiu mari. Lepas tu tak apa, kita hatta ngikut tiu hak demo hatta mari tu. Siapa-siapa yang nak tawa hatta tiu mari, lepas tu telefon masuk ke baba bu 02 080 702 3927. Telefon mai kecek sakit gapo, usul gapo, penyakit lagu mana, hatta namo tenah, hatta akan masalah namo si sakit tu. Lepas tu hatta namo umuh, hatta akan tabung gapo. Muti sam ke tabung gapo, tabung parang ko, tabung gapo, kumpinang ko, tabung bo. Tak cok bacok ke ikutlah. Ampa po cangwak gapo hatta mari. Lepas tu tak apalah. InsyaAllah kita akan hatta ai tawa lagi hak bagi mereka nak kepada nak ai tawa tu. Tu masalah sunat tahiyatul masjid ataupun sunat qabliyah ba'diyah. Semaya jaga dah, sebab itulah bagi orang yang jagakan sunat gini ibu bapa. Nak ayat satu lagi. Jadi ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari semua, jadi orang mana kalau dia buat main-main dengan sunat, mula-mula lagi. Jadi Nabi maksud daripada hadis Nabi, siapa-siapa yang bermain-main dengan adab. Adab ni macam kita kata, makan boleh jalan tak comel. Kita orang ngaji, kita makan boleh berjalan. Kita orang duduk mengajar dengan orang pun kecing boleh berdiri, masalah tak comel tu. Makan boleh berlari, makan boleh berjalan, ini adab. Tapi kita, apa dia makan tak ada berdosa apa ni, makan boleh berjalan. Maka Nabi kata, maksud daripada hadis Nabi, barang siapa yang bermain-main dengan adab. Adab masalah orang mengaji tak boleh makan boleh berjalan. Ada orang mengaji saat ni tu tak boleh kecek derah, tapi dia buat main-main, buat apa dia nya tak ada berdosa apa. Nabi katanya siapa-siapa yang bermain-main dengan adab, nascaya dibala akan dia bermain-main dengan sunat. Orang tak jaga akhlak, tak jagakan adab, kecek derah, tak paru, dia motor tak padan dengan budak mengaji, tak padan dengan orang belajar, tak padan dengan orang mengaji. Kecek derah dengan serata redai, dengan serata pina. Umur 3-4 tahun umur, dengan habis dia kecek derahnya ada. Ataupun makan boleh berjalan. Golik ke apabila dimainkan barang siapa yang bermain dengan adab, nascaya bermain dan dibala akan dia gapo? Yakni bermain dengan sunat. Tuhan akan bala dia tu dengan sunat.
Kerana mu tak buat sunat tip qabliyah ba'diyah. Demo ni ngaji tak ada setara mana tapi dia boleh jaga rawatib qabliyah ba'diyah. Tapi orang ngaji macam kita tafak kita masalahnya, nah kita tak boleh jaga sunat gi saat ni tu duk sejid nanti orang duk nanti 4-5 minit. Situ boleh kita isikan sunat, di situ kita boleh penuh masa kita dengan sunat qabliyah, sunat tahiyatul masjid tapi kita tak buat. Dia mengatakan tak buat. Dapat ke sunat tak buat tak ada apa. Hai dak. Tak buat ke rugi dia tak buat. Dia tak buat rugi. Lepas tu barang siapa yang bermain dengan sunat, lagi pula nescaya dibalo akan dia. Nah, apa dia? Bermain-main dengan fardu. Sebab itulah siapa dia tak jaga adat, golek ke orang ni tak boleh nak jaga sunat. Siapa dia tak jagakan sunat, maka Allah Taala tak dia saat ni tu boleh jagakan fardu. Golek ke orang nak lucuk fardu, fok buat main dengan sunat, buat main dengan adat. Sebab tu orang yang main-main dengan adat, Tuhan nak bala dia tu bermain-main dengan sunat. Barang siapa yang bermain-main dengan sunat, Tuhan nak balakan dia saat ni tu bermain-main dengan fardu. Sebab tu kalau orang tu boleh jagakan tahiyatul masjid tiap-tiap kali, dia masuk masjid, dia semaya sunat besar masjid, ngeraing masjid, hormat masjid, semaya qabliyah ba'diyah, maka orang ni fardu dia tak ada kena kecek, dia boleh jaga semata-mata. Tu dia. Sebab tu jangan duk buat kata dapat ke sunat ya. Tak semaya pun tak ada apa dapat sunat ya. Buat boleh pahala, tak buat tak boleh pahala. Dak. Tak buat ke rugi. Kerana ni sunat qabliyah ba'diyah ni orang panggil sunat yang menampungkan fardu kita. Jadi kalau kita semaya fardu zuhur saat ni, kalau kita semaya ada cacat, ada cedera, ada tak comel, ada huduh sikit-sikit. Misalnya manusia ni tak ada bulu kening kita masalah. Maka sunat-sunat ni mari tapung ni. Misalnya kita semaya baca Fatihah molek dah. Baca Fatihah sempurna dah, tapi dalam rukuk kita tak sempurna tekok lain, ataupun dalam sujud kita tekok lain. Manakah benda yang menampungkan apa benda hak yang cacat-cacat dalam fardu, yakni sunat-sunat qabliyah, sunat-sunat ba'diyah, sunat-sunat rawatib qabliyah ba'diyah yang mari menampungkan di dalam masalah semaya fardu kita. Jangan dia kata dapat ke sunat ya, buat boleh pahala, tak buat boleh pahala. Gaponya ditakrifkan oleh usul fiqh, ulama usul fiqh, ulama usulin kata sunat ni gapo dia? Masalah sunat ni ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala akan dia kerana kita khija, kita semaya sunat belum daripada maya zuhur 2 rakaat, maka Tuhan beri pahala kita, wa la yu'aqabu ala tarki, dan tidak disiksa akan seorang kerana meninggalkan akan semaya sunat tu. Ya tinggal sunat tak ada kena siksa, tapi ya buat boleh pahala, ya buat boleh ganjaran, ya buat boleh balasan. Tapi kalau ya tinggal, maka ya tinggal tak ada boleh gapo, siksa pun tak boleh. Makna tak disiksakan dia, tapi makna pahala dan ganjaran untuk nak menampung di dalam fardu-fardu dia tu tak ada. Nak panggil seolah kata kalau mutu baca gitu, dia cari necang situ tak ada, necang sini naik apa. Kalau nak naik pun naik dengan gelebek gitu. Kaca-kacanya makan siapa tayar, makan siapa kering belok habis ring-ring ke apa. Kalau naik dengan tayar baca, kerana penampung bagi tayar tu tak ada. Sebab tu penampung bagi fardu-fardu yang kita tercacat dan cedera ialah dikatakan ialah sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah ini. Antara bisa antara sunat qabliyah dan pula dan apa ni ba'diyah. Dia kata apa perbezaan? Dia katanya salam babo, apakah antara beza antara sunat qabliyah dan pula sunat ba'diyah. Qabliyah tu saat ni tu qabliyah tu dan pula dan ba'diyah. Apa perbezaan? Jadi dia mau tanya sikit apa perbezaan dan apanya al-farqu bainar rawatib qabliyatan lagi pula war rawatib ba'diyatan. Apakah perbezaan? Jadi dia tanya kata apa perbezaan sunat qabliyah dan sunat ba'diyah.
Perbezaan ni makna kata sunat hak ada qabliyah ba'diyah. Yang pertama sunat zuhur, adakan rawatib hak qabliyatan. Ada sunat rawatib hak ba'diyatan. Dah. Makna qabliyah ba'diyah ni amanah surah tu ialah apa arah ibu bapa. Ada mau tanya ni, apa perbezaan di antara sunat qabliyah dan sunat ba'diyah? Ni amanah surah. Dah. Lapan qabliyah tu bahasa Melayu kita makna sunat yang sabit belum daripada zuhur. Tu dia panggil qabliyatan. Bahasa Arab panggil qabliyah. Lapan Arab tu qabliyah tu. Lapan qablu. Maka ya buhya nisbah qabliyatan. Yang dibahasa akan sunat ini belum daripada zuhur. Adapun ba'diyatan, yakni sunat kapit bagi waktu zuhur, hak sabit selepas daripada zuhur. Itu mana ba'diyah makna selepas. Itu ba'diyah lafaz Arab. Tapi kalau kita terjemuh mari pada bahasa Melayu kita, yakni sunat hak kapit waktu, sunat mempunyai waktu yang sabit selepas daripada zuhur. Waktu dia selepas pada zuhur. Adapun qabliyah, waktu dia sabit belum pada zuhur. Makna di tengah tu sunat apa dikatakan semaya fardu zuhur, itu nama al-fardu. Gapo fardu? Apa al-wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Fardu ni makna dibuatkan dia boleh pahala, tapi disiksa apabila kita tinggal. Maka belum daripada fardu zuhur, ia ada sunat ratib ataupun sunat rawatib. Maka waktu dia sabit belum daripada zuhur. Maka sunat hak sabit belum pada zuhur, itu nama qabliyatan, sebab ia sabit belumnya. Ada pun sunat rawatib hak ba'diyah, yakni waktu dia yakni selepas daripada zuhur. Manakah fardu hak mempunyai sunat yang kapit dia, yakni zuhur dan pula maghrib dan pula isya. Adapun subuh tak adanya ba'diyah, ada qabliyah saja. Asar pun tak ada ba'diyah, sebab subuh dengan asar waktu selepas pada dia dikatakan waktul karahah. Dia kata maklah sing lubuk lubuk yasin lubuk yasin maklah sing lubuk lubuk Yasin 17 172 tab 1 mutiha tambung tamtaluk perbanasta Cangwat Yala 95130. Dah. Ni gapo dia nak tak tahu ni. Mak lasing lubuk yasin. Boleh dia nak ai tawar dia hantar ni. Masalah yang nak ai tawar ni. 172 tab 1 mutiha tambun tamtaluk Ampur Banasta Cangwat Yala. Biar tu marilah sekali lagi tu. Lepas tu dia kata ni apa ni, nilah ataupun nilah gitulah. 080121 ni 187. Nilah ni dia nak gapo suruh tu gi tapi dia tu mari tak ada apa ni. InsyaAllah kita akan bagilah peluang bagi saudara-saudara kita yang minta nak pertolongi. InsyaAllah mudah-mudahan mau boleh tolong sekadar mana amo nak tolong ibu bapa. Mintalah hak mana nah mari dah ataupun hak kita hatta dah ai gitu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala wi kesembuhan dan pula minta wi sempurna boleh ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita petang ni sekadar ni dulu. InsyaAllah kita akan bersambung pula pada pukul 9 kali. Kita baca tafsir 9 kali, kita baca tafsir suratul Dahri. Malam ni permulaan daripada suratul Dahri. Bagi kita yang mana suka mengikuti, maka kita ikuti pada malam kali jam pukul 9. Jam pukul 9 kita akan sambung pula tafsir kita. Jam pukul 2 petang ni kita baca Matla'in Badrain. InsyaAllah sama-sama kita mengikuti, bolehkan pahala satu langkah kita, satu niat kita. Maka Nabi kita kalau nak tengok ahli syurga, orang yang lepas daripada neraka, tengoklah kepada penuntut-penuntut ilmu, daripada pendengar-pendengar ilmu ini, dikatakan orang dari apa? Orang-orang yang lepas daripada api neraka Allah, dikata mutaqa illah minan nar, yakni ahli syurga inilah merekanya. Sekadar tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Dia tanya sikit lebih kurang kunti pin puyin. Kunti pin puyin. Assalamualaikum. Nah, kunti pin puyin ke apa ni? Allah praksung hai dai cekap wali dai cekap wali misit mai babo. Terima kasih. Dia katanya kunti pin puyin. Allah praksung hai dai cekap wali ataupun wali misit mai babo. Terima kasih. Tak apa, insya-Allah kita jawab semula kalian kalian insya-Allah kita jawab mula kita babo mai babo cut mai 080 902 080 702 3927 080 702 3927 tu babo InsyaAllah bunyi 080 702 3927. InsyaAllah soalan tu kita jawab malam hari sikit. Ada mau tanya tu, InsyaAllah kita jawab malam hari sikit sebanyak InsyaAllah. Sekadar tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.